KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi kita dalam Kemahiran Sukan Didik TV KPM bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini seronok sebab hari ini kita akan belajar macam mana nak bermain squash bersama dengan seorang coach kita yang cukup luas pengalamannya. Macam biasa, jom kita lihat profil coach kita. Baik, bersama dengan saya Coach Syahril dan sekarang kami berada di Pusat Squash Nasional Bukit Jalil. Betul tak, Coach? Betul. Baik, Coach. Apa khabar, Coach? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Coach. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Mungkin Coach boleh kenalkan diri dan apakah pencapaian Coach yang paling tinggi? Okey, seperti biasa, nama saya Coach Syahril. Okey, biasanya Syahril Syaidan tapi orang panggil Coach Syahril. Okey, jadi pencapaian terbaik saya maknanya yang sebelum ni SEA Games 2017 kami telah mendapat 7 emas di SEA Games. Kemudian di SEA Games 2019 Filipina kita berjaya mendapat 4 pingat emas. 4 pingat emas, bukan senang ya. Di SEA Games kita dapat pingat emas. Baik, Coach. Jadi untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa? Okey, dan hari ini kita akan belajar kemahiran. Okey, yang pertama servis, iaitu pukulan yang paling penting sekali dalam squash. Kemudian drive, pukulan drive dan juga pukulan boss. Jadi 3 kemahiran yang kita akan belajar hari ini. Baik, dan kalau kita lihat di bawah kita ni ada kotak dan juga garisan servis. Betul tak, Coach? Betul. Jadi mungkin Coach boleh terangkan sedikit. Okey, seperti yang episod sebelum ni saya dah terangkan kotak servis, garisan servis, in and out, garisan di tengah ini. Jadi nanti kita akan tunjukkan, kita akan demo bagaimana untuk melakukan servis. Baik, jadi sebelum kita nak demo, apa kata kita buat sedikit sesi pemanas badan. Betul tak, Coach? Betul. Baik. Jom. Okey, Coach, untuk pemanasan badan yang pertama ni, apa yang kita nak buat, Coach? Satu, saya nak introduce menggunakan roller untuk sesi pemanaskan badan. Okey, ini bukannya kita nak bergerak lagi cuma kita nak release kita punya orang kata tightness. Okey. So sebelum tu saya akan tunjukkan yang pertama dulu. Boleh, Coach. Kita akan semua duduk. Okey. Okey, kita pastikan kita untuk buat release di bahagian hamstring So maksudnya pastikan roller di hamstring dan kemudian kita menolaknya sehinggalah hingga ke atas sedikit ke atas pinggul kita dahulu, kita tarik saja. Okey. So kita akan dapat merasakan dapat release lah. Betul. Okey, tightness dekat bahagian hamstring. Selalu berapa kali, Coach? So kita boleh buat 15 kali. 15 kali bergantung kalau macam ni kita bergantung lah. So kita boleh akan rasa selesa lepas tu kita boleh teruskan dengan warm up. Okey, kemudian tukar. Sama juga kita just roll di bahagian hamstring kita, di bahagian bawah Ini yang lagi bagus kita buat secara laju ataupun perlahan. Kita cuma perlu buat perlahan saja tak perlu laju. Sebab kita nak merasakan yang kualiti lah kesan dia kita buat perlahan. Okey, baik. Untuk tips keselamatan kali ini, saya ingin menekankan pemakaian kasut yang sesuai untuk bermain squash. Tidak perlu mahal, cukup dengan murah tapi sesuai untuk bermain squash seperti yang saya pakai sekarang ini. Okey, Coach, kita pun dah buat sedikit pemanasan badan tadi dan sekarang ni, Coach, untuk pertama ni kita nak tahu apakah itu servis. Okey, baik. Ini adalah satu kemahiran pertama yang kita akan lakukan pada hari ini. Okey, jadi apa itu servis? Alright, okey, adik-adik kita tengok servis adalah satu pukulan di bahagian hadapan di antara line tengah, garisan tengah kalau adik nampak, di antara garisan tengah dan juga garisan di paling atas sekali. Dan juga selepas itu melantun ke dalam kotak pihak lawan yang besar ni Kalau kita tengok kat sini, kotak kecil ni kotak servis. Tapi untuk menerimanya, bola itu perlu melantun di bahagian kotak besar ni pihak lawan. Okey, itu adalah
servis. Baik, jadi dua perkara yang perlu kita tekankan. Yang pertama, pastikan masuk antara dua garisan ni, dan yang kedua, masuk ke dalam kotak pihak lawan. Okey coach? Betul. Saya pun tak sabar dah nak cuba. Apa Okey. kata? Jom tunjukkan demo. Alright, okey. Baik. Okey, yang pertama sekali yang paling penting ialah di mana tempat untuk servis. Okey. So yang pertama, satu kaki perlu berada di dalam kotak yang kecil ini. Yeah. Itu paling minimum. Okey. So jadi saya tunjuk contoh. Ini adalah antara cara bagaimana untuk melakukan servis. Okey. Kalau begini tidak dikira. Jadi pastikan satu kaki perlu berada di dalam. Okey. Kalau dua pun boleh. Okey. Sebab minimum dia satu kaki. Jadi yang terbaik adalah satu kaki di dalam dan satu kaki Di luar. Baik. Okey. Kemudian yang saya cakap tadi, servis pukulan perlulah di antara garisan tengah dan garisan atas dan masuk ke dalam kotak yang besar di pihak lawan. Okey? Okey coach, contoh. Boleh, saya akan tunjuk Boleh, contoh coach. bagaimana untuk servis yang betul Jaga-jaga sikit Okey. saya tunjuk Alright. Okey, simple. Okey. Okey, sekali lagi saya tunjuk. Okey, Lukman tengok nanti Boleh, coach. kena cuba Kita Nampak tengok macam senang. senang Okey. Okey. Alright. Okey, jom kita Boleh, cuba. Lukman. Alright. Okey, saya cuba coach Ya. Yeah. Masukkan antara dua garisan tu. Alright. Kemudian masukkan ke dalam kotak pihak lawan Okey. Baik. Betul coach Saya Betul. betulkan. Betul. Alright. Okey. Masuk Okey, itu dikira Okey. Dah masuk itu dikira. Okey, sekali lagi. Okey. Alright. Okey. Kalau kita lihat tadi satu kaki tidak masuk sepenuhnya itu dikira batal. Okey. Jadi pastikan tidak mengena garisan. Kena pun tak boleh, coach Kena pun tak boleh. Kalau kita tengok kat sini satu kaki menyentuh garisan Jadi yang saya cakap tadi, satu kaki perlu minimum dia berada di dalam kotak. Alright. Jadi pastikan jangan terpijak garisan lah. Betul. Baik. Okey, perfect. Jadi jangan lupa servis ada, return pun perlu ada. Okey, jadi kita lihat di sini kedudukan. Okey, kedudukan pihak lawan ataupun kita lah. Ya. Kalau kita nak duduk, kita perlukan berada di kawasan ini semasa pihak lawan melakukan servis. Itu je. Jadi kalau kita sebagai penerima kena duduk dalam kotak ataupun bebas? Bebas saja kat mana kita boleh duduk. Janji dalam kotak inilah. Okey. Okey. Bagaimana contoh penerimaan coach? Okey, kalau kita lihat kedudukan kaki, kalau kita asasnya, okey, pastikan kedudukan tangan berada di atas, Yeah. okey, untuk menerima hantaran servis lah. Jadi kedudukan ini adalah sangat sesuai untuk hantaran. Okey, baik. Jadi itu cara yang betul untuk kita membuat servis dan cara untuk kita menerima servis. Baiklah, kita lihat seketika boleh coach? Alright. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, tadi kita dah belajar tentang pukulan servis. Untuk kemahiran yang kedua ni, kita nak belajar pula tentang pukulan drive. Tapi sebelum tu, kita nak tahu juga apakah itu pukulan drive, coach. Okey, baik. Okey, so apa itu drive? Drive adalah satu pukulan di mana bola itu perlu melantun di dinding hadapan dahulu dan terus menuju ke bahagian belakang ini. Itu adalah pukulan drive. Okey, dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana kedudukan atau badan kita semasa melakukan pukulan drive. Okey, baik. Jadi itulah sedikit maklumat tentang bagaimana pukulan drive yang sebenarnya. Sekarang coach, kita nak cuba Okey. untuk pukulan drive. Boleh? Alright, coach? okey. Jadi Baik, saya silakan. akan demo bagaimana untuk melakukan pukulan drive. Okey. Jadi of course perlukan bola. bola lah. Jadi dalam satu masa itu saya akan tunjukkan kedudukan semasa melakukan pukulan drive. Okey. Jadi pastikan kedudukan badan itu menghadap ke dinding sisi. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini cara pukulan drive. Okey. Sekali lagi saya akan tunjuk. Okey. So
pastikan bola itu melantun di dinding hadapan dahulu dan menuju ke bahagian belakang. Okey. Okey, baik. Jadi pastikan melantun ke depan dan kemudian ke belakang. Coach, Ya, betul. Baik, jadi itu pukulan drive. Jadi coach, seterusnya? Okey, saya dah tunjukkan. Jadi saya nak minta lah Boleh, kita Coach. cuba Okey. bagaimana untuk melakukan pukulan. Okey, saya pegang ni. Okey, jadi Okey, simple saja, cuma perlu baling baling ke dinding. dan pastikan menghadap ke bahagian sisi Okey. badan. Betul coach macam ni Betul. Okey. Okey, good. Sekali lagi. Sekali lagi. Jadi Baik. pastikan duduk pada sisi. Alright, perfect. Okey. Jadi itu adalah antara cara untuk melakukan pukulan drive yang betul. Ya. Okey? Okey. Okey coach, tadi masa saya buat pukulan tadi, bagaimana dengan kedudukan badan dan kaki saya? Okey, Betul baik. atau salah? Okey, baik. Saya sudah maklumkan kedudukan kaki. Kalau forehand, pastikan kaki kiri berada di bahagian depan. Betul. Manakala backhand, kedudukan kaki kanan perlu berada di Hadapan. hadapan. Yeah. Jadi simple, sangat simple. Cuma pastikan pada kita menghadap sisi. Sisi dinding lah. Ya, betul. Okey, baik. Jadi itu cara kedudukan yang betul untuk badan dan juga kaki kita ketika membuat pukulan. Yes. Baik coach, seterusnya apakah yang akan kita fokuskan? Okey, selepas ini kita akan memanggil pemain untuk menunjukkan demo yang sebenar melakukan pukulan drive. Baik, jom kita jemput atlet remaja kebangsaan kita. Okey, sekarang kita nak praktikkan bagaimana kedudukan badan dan kaki kita yang betul bersama dengan atlet remaja kebangsaan kita iaitu Putri Rania. Apa khabar Putri? Okey coach, tadi kau dah ceritakan teori dia. Sekarang Betul. jom kita praktikkan terus. Betul. Boleh? Kita dah tunjukkan macam mana nak buat. Jadi kita kena praktis lah. Betul. Okey, jadi kita akan menggunakan anda dengan pemain lah. Okey. Kita tengok mana yang betul, mana yang bagus. Ya. Kita boleh nampak beza. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara kedudukan kaki, cara pukulan untuk melakukan kemahiran pukulan drive. Ya. Okey? Okey, Jom coach, kita boleh. teruskan. Alright, good. Okey. Okey, jadi kita tukar dengan Rania pula. Okey, kita lihat, pastikan kedudukan kaki depan ialah sebelah kiri. Baik, dan kedudukan badan mesti menghadap sisi. Okey. Okey, bagus. Sekali lagi, kaki kiri di hadapan. Okey. Cuba kawal sikit Okey. Cuba kawal sikit. Okey, sekali lagi kaki kiri di hadapan menghadap dinding sisi. Okey, sekali lagi. Alright, cantik. Okey, kalau kita lihat kedudukan badan itu sangat baiklah. Boleh ditingkatkan supaya lagi. kita dapat keluarkan pukulan yang kuat. Betul. Ya, coach, betul. Ya. Okey, baik. Jadi itu kita dah tahu dah bagaimana pukulan yang betul, kedudukan kaki kita kiri kena di hadapan dan kedudukan badan kita supaya pukulan yang kita keluarkan itu pukulan yang kuat. Okey coach, sekarang coach kita dah belajar praktikalnya. Apa lagi? Okey, selepas ini saya akan tunjukkan situasi yang sebenar bersama dengan Putri Rania. Okey. Bagaimana untuk melakukan satu pukulan yang baik, pukulan drive yang baik. Okey, baik. Jadi kita nak rehat seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam kemahiran sukan Didik TV KPM. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kedudukan dan juga cara pukulan, melakukan pukulan melalui pukulan drive. Okey, jadi saya akan tunjukkan dulu bagaimana kedudukan kaki secara statik dahulu. Okey, jadi pastikan kaki kanan ataupun kaki kiri di bahagian depan dahulu dengan kedudukan tangan bersedia di atas. Okey, dan juga perlu menghadap di dinding sisi. Okey, sekali lagi. Kita lihat kedudukan tangan dan kaki di hadapan adalah kaki kiri. Alright. Okey, alright, jelas. Jadi kali ini saya akan tunjukkan bagaimana pergerakan sebenar melakukan pukulan melalui kawasan T. Okey. Okey, kalau kita lihat bagaimana pergerakan dia pergi dan balik manakala kedudukan kaki hadapan iaitu kaki menggunakan kaki kiri. Okey. Perhatikan juga bagaimana kedudukan
tangan pemain ini. Okey, pastikan kedekat tangan Rania. Okey, baik. Sekali lagi kita lihat kedudukan tangan dan juga kaki yang betul semasa melakukan pukulan drive. Alright, okey. Baik, jelas. Jadi itulah cara ataupun kedudukan pemain semasa melakukan pukulan drive. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam kemahiran sukan Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Coach Syahril. Okey Coach, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang pukulan apa pula? Okey, untuk kemahiran ketiga hari ini kita akan membuat satu pukulan boss. Jadi boss ni ada dua jenis iaitu 3 wall boss dan juga 2 wall boss. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana kedudukan badan semasa melakukan pukulan boss. Jadi saya akan tunjukkan kedudukan semasa melakukan boss. Okey, kalau drive kedudukan kita adalah menghadap sisi. Tetapi untuk boss kita perlu menghadap sedikit. Okey, sedikit ke belakang. Okey, semasa melakukan pukulan boss. Okey, itu kedudukan kita. Bagaimana dengan target? Okey, jadi target pukulan 3 wall boss adalah berbeza dengan 2 wall boss. Okey, jadi saya akan tunjukkan bagaimana untuk melakukan pukulan 3 wall boss. Okey, dengan kedudukan yang sedikit ke belakang, kaki kiri berada di hadapan seperti pukulan drive. Okey, dan kita lihat di manakah target yang betul. Okey, maknanya pukulan 3 wall boss, kedudukan bola itu hampir dengan kita. Okey, pastikan menghadap sedikit belakang. Okey, satu kaki kiri di hadapan sebab kita akan melakukan pukulan forehand boss. Okey, baling. Okey, kita lihat boss pukulan tu di sisi ke hadapan dan terus melantung ke dinding tepi. Melibatkan 3 dinding lah Coach. Ya, jadi nak baik. cuba? Boleh Coach? Okey, baik. Okey, pastikan kedudukan badan dahulu menghadap ke belakang, sedikit belakang, kaki kiri ke depan. Ya. Okey. Alright. Cantik. Okey. Baik, sekali lagi Coach. Satu teknik yang baik. Okey, sekali lagi. Mungkin tadi nasib Ya, badan ke belakang. Okey. Perfect. Okey. Jadi dengan itu baik. Lihat ya, teknik yang betul. Jadi kualiti pun ada. Betul. Alright. Jadi itu tentang 3 wall boss. Alright. Macam mana dengan 2 wall boss? Okey, baik. Okey, kita lihat. Okey, saya ambil bola dulu. Okey. Okey, untuk 2 wall boss sama sahaja. Pastikan kedudukan badan menghadap sedikit belakang. Kaki juga sama, kiri sebab kita akan melakukan pukulan forehand boss. Okey. Tetapi target untuk bola ini sedikit ke hadapan. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana untuk melakukan pukulan 2 boss. Okey. Jadi masuk 2 boss di mana pukulan di bahagian tepi melantung ke bahagian depan sebelum jatuh ke lantai. Nampak? Baik. Jelas? Jelas. Jadi Coach, kita tengok bolehkah buat Okey. Okey, Jadi cuba. badan pun sama, Ya. ke belakang sedikit Okey. dan kaki kiri pun ke depan. Ya. Semuanya kita depankan sikit pukulan Coach ya. Betul. Baik. Okey, itu contoh 3 wall boss. 3 wall boss. Okey, sekali lagi Coach. Baik. Depan sikit. Okey. Dapat lagi. Cantik. Okey. Betul Itulah perbezaan Baik. dia untuk pukulan 3 wall boss dan 2 wall boss. Baik. Jadi beza dia hanyalah melibatkan 2 dan juga 3 dinding. Ya, Adapun betul. kedudukan tu sama Coach ya. Betul. Badan ke belakang sedikit Ya. dan juga kita punya kaki kiri ke hadapan. Betul. Baik Coach. Seterusnya apa lagi yang ingin kita fokuskan? Okey, sekarang saya akan tunjukkan situasi yang sebenar untuk melakukan pukulan 3 wall boss dan 2 wall boss, dan kita akan memanggil Rania atau pemain kita untuk menunjukkan situasi yang sebenar. Baik, Alright. jom kita bersama dengan atlet remaja kebangsaan kita.
Okey coach, kita pun dah habis penat buat tadi latihan 3 wall balls dan juga 2 wall balls. Sekarang coach, apa kata jom kita buat pula penunjukan badan. Boleh coach? Okey, baik. Cantik. Jom. Alright, okey. Jadi sudah selesai 3 kemahiran tadi. Jadi kita akan teruskan dengan aksi penunjukan badan. Okey, jadi yang pertama saya akan tunjukkan untuk exercise di bahagian tangan. Okey, jom. Boleh? Kita cuba baring. Okey. So kita letak raket di tepi. Okey, yang pertama tangan, pastikan tangan kepala menghadap di harapan. Okey, dengan kiraan 15 saat. Kemudian kita akan di bahagian dalam dulu. Pastikan kepala di bahagian menghadap di harapan. Okey, kita tukar di bahagian tangan lain. Kiri juga. Okey. Pastikan kita stretch di bahagian bahu kita. Okey. Kemudian di dalam. Okey. Pastikan boleh buat dalam 15 saat ke 20 saat. Pastikan kita rasa selesa. Boleh kita tukar kepada exercise lain. Okey. Baik. Yang kedua iaitu di bahagian kaki. Okey, sebab kita dah banyak guna kaki kan. Jadi yang pertama ialah okey, pastikan kita angkat kaki dan cuba tarik sedikit. Okey, tidak perlu memberi tekanan. Okey, dengan kiraan 15 saat. Jadi kita akan tukar ke kiri. Okey. Okey. Selain daripada cooling down, kita boleh latih stability kita lah. Okey, supaya kita lebih bagus. Okey, jadi itu adalah 2 aktiviti yang kita lakukan untuk sesi penunjukan badan. Jadi selepas kita bermain penat-penat, jangan lupa untuk kita buat penunjukan badan supaya otot kita tidak terkejut dan Betul. kita boleh bermain pada keesokan harinya. Okey coach, Alright. untuk yang terakhir sedikit rumusan. Okey, baik. Jadi kita sudah belajar 3 kemahiran ini. Jadi diharapkan anda boleh mula bermain squash seperti nanti. Baik, jadi kita dah belajar, apa kata jom kita cuba main dan sekarang saya nak lawan coach pula. Okey coach, sebelum tu apakah kita punya trademark coach? Okey, ingat main-main juga, belajar jangan lupa. Okey. Main-main juga, belajar jangan lupa. Okey, jumpa lagi di Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Bye-bye. Didik TV KPM